Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kiram wabiqam. Thumma ila Husain sahib ahdal kitab wa li ahwatil muslimin wal muslimat syaikina. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa nasya'ullah wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الحال ونعوذ بك يا الله من أحوال أهل النار. اللهم إن استودعتك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجة إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita ikuti majlis pengajian secara online yang mana berlaku penangguhan sebabkan perkara yang berlaku yang menular penyakit COVID-19 ini, COVID-19. Jadi pihak kepada surau kita dengan alternatif yang baru melaksanakan majlis ataupun pengajian kuliah secara online. Kebiasaan kita di Al-Mughni di surau, tetapi hari ini bagi kitab Penawar Bagi Hati ini kita mulakan secara online pada kali pertama. Sambungan daripada kitab Penawar Bagi Hati yang menghimpunkan akan dia oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indunusi Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Terima kasih juga kepada Al-Fadil Pak Imam Ustaz Roslan kita, yang mana dia lah orang yang message sekira kau tak silap telefon tapi tak berangkat, jadi berlakulah message message. Jadi alhamdulillah adanya inisiatif alternatif yang baru kita buat secara online lah. Waktu yang PKP inilah ada pun insya-Allah mudah-mudahan penurunan yang berlaku insya-Allah akan lebih lagi menurunnya pada qadar yang segera insya-Allah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bab yang pertama pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba pada makanan. Maknanya orang yang bersangatan setiap kali makannya tak cukup 3 pinggan. Pantang jumpa makanan 3 pinggan tak kurang. Sentiasa apatah lagi pula kenanya dengan apa nama tu, sweet sournya ataupun dengan ayam goliknya, kambing panggang, macam lagi lah. Itu berlaku lah. Ini musannif
Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menyebutkan perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya 10 perkara yang di atas. Yang bersangkut paut dengan jantung. Jantung. Yang bersangkut paut dengan jantung. Pada melakukan segala perkara-perkara yang tercela. Salah satu puncanya, inilah dia katakan syarhut ta'am, artinya sangat haluba, sangat bersangatan pada makanan. Pantang jumpa apa sahaja. Kalau orang biasa ni berasa makan barang tu biasa je. Tapi dia tak ada. Setiap kali duduk depan meja makan, tu dia. Tak boleh pantang duduk atas meja. Memang licin selicin-licinnya. Contohlah. Contoh jenis orang yang sedemikian. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Asal daripada segala kejahatan. Apa tidaknya? Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Makanan, segi kita katakan, banyaklah perkara. Kalau makan daging, apa yang, perkara yang boleh menaikkan keinginan seseorang. Makan sayur, apa pula keinginan yang berlaku. Makan barang-barang kita katakan lautan, apa panggil? Seafood. Apa pula? Daripada situ juga tertimbulnya berapa perkara, penyakit dan sebagainya. Seafood, kalau dah selalu makan seafood, gaut lah. Gaut lah. Tu barang yang berlaku. Makan terlalu banyak makan daging, dia akan jadi lain pula. Syahwat, keinginan nafsu melonjak. Makan pula sup belut contohnya. Sup belut. Orang akan berlaku berbagai-bagai. Minum pula dengan tongkat ali. Berbagai-bagai. Menyebabkan keinginan yang ada. Dia makan masuk tu. Daripada barang yang masuk kepada mulut kita turun kepada maiddah kita. Perut kita ni dia akan proses. Akan proses. Prosesan inilah berlakunya. Sama ada keras, malas, berbagai-bagai. Apatah lagi penyakit. Al-ma'iddah baituddam. Ma'iddah, mana perut ini tempat. Dia panggil gedung ataupun bank bagi penyakit. Itu berlaku. Itu kalam para ulama sebut demikian. Itu di antara. Jadi perkara yang di antara perubatan yang pernah diajarkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh. Pada anak sendiri dan pada sahabat-sahabat yang pernah belajar di Pondok Pasir Tumbuh, iaitulah kalau berlakulah kita katakan batuk-batuk ataupun lendih-lendih yang ada pada kita punya leher ataupun tempat laluan kita ni, pernafasan dan sebagainya, sedut cengkeh. Bunga cengkeh, ambil bunga cengkeh tu, yang ulat tu buanglah. Dia mengganggu tu. Jadi inilah benda yang halus-halus. Jadi ambil, dia kata kalau orang yang pernafasan agak payah, ambil 7 butir, dia kata. Ambil 7 biji tu, kemam, sedut. Gigit sikit-sikit, sedut, tarik. Turun. Tarik lagi. Bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Ada yang jenis buat macam tu. Tapi yang diamalkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Hashim daripada umur 14 tahun. Lalu disebutkan al-qurunful tanfa'ul qalb ar-ri'ah. Mukh wa dimag. Ada 5 lah disebutkan. Di antaranya ri'ah. Kita punya
laluan pernafasan. Lendir-lendir akan buang. Nah, akan turun. Lepas tu kita punya otak cerdik. Lepas tu gigi kuat. Kalau orang sakit-sakit gigi, nak pergi klinik malam-malam dah tak buka. Klinik 24 jam pun tak tahu sekarang ni buka tak buka lah. Rasanya tak juga 24 jam. Nak cari klinik 24 jam waktu ni memang tak ada lah. Setakat pukul 8 sampai pukul 8 macam tu ya. Tapi kebiasaan pukul 5 petang aja habis. Pun kadang-kadang pukul 4 aja, bukan pukul 5, tulis pukul 5. Tapi mungkinlah ada tempat ada perkara-perkara yang perlu disegerakan dan sebagainya. Jadi alternatifnya sakit gigi, sedutlah bunga cengkeh tadi. Insya-Allah. Pasal dia memanaskan. Jadi panas tadi tu diturunkan kita punya lendir-lendir. Banyak kan? Dalam FB dalam sekarang ni tengah orang kata tengah viral. Tu almarhum Tuan Guru Haji Hashim. Itu keadaan yang berlaku. Mudah-mudahan ikhtiar. Vaksin kena vaksin. Vaksin kena vaksin. Jangan dengar orang kata jadi macam ni, jadi macam tu. Tak perlu dengar dia. Maklumat lah. Ayah saya sendiri 2 kali dah divaksinnya. Setiap kali pergi, orang Melayu ni, orang Islam kita ni 3-4 orang. Yang lain penuh orang lain. Tu kena faham. Kena faham. Ikhtiar yang ada setakat ni, itulah injection yang dinamakan vaksin. Dan ikhtiar yang lain, itu cara tradisional dan sebagainya. Kita boleh usahakan. Apabila disebutkan oleh kerajaan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Selagi dia tidak menyuruh kepada maksiat, derhaka kepada Allah, lagi itulah wajiblah kita taat pada kemampuan. Pada kemampuan. Ini perkara yang ikhtiar daripada kerajaan. Sekurang-kurangnya, apabila di-injection tadi, kita selamat sekurang-kurangnya dan tidak membawakan kepada yang lain. Kalau orang sebelah kita pun kalau dah ada, kita insya-Allah terjamin sekurang-kurang. Kalau kata berlaku juga, mungkin tak sekuat mudarat yang ada. Itu sekurang-kurangnya. Jadi sama-samalah jaga kita katakan SOP dan sebagainya. Itu perkara yang telah dibincang oleh para ulama. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW sendiri pun ada di kalangan para sahabat jamaah yang datang daripada sebuah negara yang masuk ke negeri Madinah untuk berbai'ah dengan Nabi SAW. Di kalangan mereka yang datang itu ada seorang yang berpenyakit. Ada seorang yang berpenyakit, maka Nabi SAW tidak berbai'ah dengan memegang tangan dan sebagainya, tidak. Cuma melafazkan sahaja. Itu perkara yang berlaku dalam hadis Nabi SAW. Kalau tak silapnya dalam riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad yang mana dalam kitab itu lebih kurang 40,000 hadis. Imam Ahmad salah seorang guru kepada Imam Bukhari dan anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu ikhtiar lah. Ikhtiar banyak ni. Asal disebut la darara wa la dirar. Jangan memberi mudarat pada diri dan jangan memudarat kepada orang lain. Itu penjarakan. Penjarakan 1 meter ataupun ada setengah 1,5 meter tengok keadaan. Di antara perkara yang boleh kita ikhtiar yang telah disyorkan oleh kerajaan. Itulah perkara yang ada kita dengar di kalangan mereka yang kena, bukan dengan sebab bersalam, tidak. Berjangkitnya wabak
berbagai-bagai cara. Kadang-kadang dengan aircon tu boleh bergerak satu kawasan. Satu masjid boleh ke penuh. Ni barang yang berlaku. Contoh di Johor. Di Johor. Tempat kita pun ada. Kita pun tak tahu daripada mana datang. Nak kata ada salam, tak ada salam. Tapi berlaku. Demam. Pergi swab, positif. 3-4 hari, qalu inna lillahi. Punca. Kita tak tahu punca. Nak kata ada salam, tak ada salam. Tu barang yang berlaku. Mana? Kena jaga. La darar wa la dirar. Jangan mudarat pada diri dan jangan mudarat kepada orang lain. Caranya menghindar. Tak salam, lepas tu jaga. Jaga. Soft. Apabila dia, kita katakan, soft yang rapat, itu sunat saja. Sunat saja. Tapi menjaga diri, wajib. Menjaga diri, wajib. Daripada berlakunya kemudarat. Dengan sebut, dengan ayat, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Sama ada kita membinasakan orang lain ataupun berlaku di sebaliknya. Itu berlaku. Kita sama-sama ambil perhatian. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesihatan yang berpanjangan dan juga dihindarkan daripada penyakit, dan juga mohon kepada Allah supaya diangkatkan penyakit yang ada, ujian yang berlaku, mungkinlah adanya berlakunya kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini dengan sebab kemungkinan berlaku dengan ayat zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlakulah kerosakan di daratan dan di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Mungkin berlaku. Jadi di antara perkara mohon memperbanyakkan keampunan, istighfar dan sebagainya. Taubat. Taubat tak semestinya kita berhimpun ramai-ramai. Tak semestinya kat rumah kita lah. Masing-masing. Di zaman para sahabat, at-tabi'in, atba'ut tabi'in, zaman 400 tahun, zaman 500 tahun berlaku. Nak menghilangkan wabak sebelum berlakunya. Ada ijtihad yang mengatakan bahawa mari kita sama-sama buat sembahyang hajat beramai-ramai. Sebelum dilakukan sembahyang hajat beramai-ramai, penyakit ini setiap hari berlakulah kematian 20 orang, 30 orang. 20 orang, 30 orang. Tapi selepas daripada buat sembahyang hajat berhimpun beramai-ramai, selepas daripada itu matinya 2,000, 3,000, 4,000, 3,000. Keadaan yang berlaku. Pada kurun yang kelima dan yang keenam. Ulama ijtihad sedemikian, tiba-tiba berlaku barang yang sebab. Jadi dikirakan juga keadaan menjagakan perkara tersebut di rumah masing-masing. Seperti mana sembahyang raya tahun lepas. Ayah-ayah, abang-abang, anak-anak jadi tok khatib baca khutbah raya. Tahun lepas. Tahun ni adalah masjid-masjid semua dibuka. Lepas tu baru dia tutup. Tu keadaan yang berlaku. Jadi adalah sedikit ilmu. Setiap yang jadi tok khatib juta tu. Tahun lepas yang jadi tok khatib sembahyang raya jutaan manusia. Berbandingnya pada tahun ni dan pada tahun sebelum daripada tahun lepas,
Untuk imam setiap masjid dan tiap surau saja. Nah, katakanlah ada 200,000 lah. Masjid dan surau yang ada seluruh Malaysia. Tapi pada tahun lepas, boleh dikatakan setiap rumah mengerjakan sembahyang hari raya yang dibacakan khutbah. Bayangkan, kalau satu rumah, kita katakan satu Malaysia ni, orang Islam, umat Islam ada 15 juta. Bayang. Bayang. Kalau satu rumah 15 orang lah, dah ada 1 juta dah. Tok khatib dan tok imam. Lebih lagi. Lebih lagi. Hikmah. Dan perkara yang berlaku pun hikmah juga. Dalam bala adanya kemanisan. Mana ujian yang diberi nak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La manja wala malja minka illa ilaih. Tiada tempat lepas dan tiada tempat nak pergi kecuali kepadamu ya Allah. Seperti mana kita katakan, apabila berlakunya musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah benda ni. Inna lillah, sungguhnya kami kepadamu ya Allah, raji'un, kami akan kembali. Itu saja tempat laluan, tak ada tempat lepas kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaralah perkara mengenai COVID ni. Mudah-mudahan mendapat pencerahan sedikit daripada saya. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kerana daripada perut itu terjadi keinginan faraj, mana kemaluan. Keinginan kemaluan. Tu. Makan sop belut, ada keinginan dia. Makan tongkan ali, ada keinginan dia. Makan kambing, ada keinginan dia. Dan berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Tu. Apatah lagi sekarang, macam-macam lagi benda. Nampak satu benda yang baik, tapi daripada benda yang baik tadi tu bertukar menjadi benda yang tidak baik. Makan madu. Boleh makan madu, tapi tak boleh banyak. Tak boleh banyak. Banyak kan panas lah. Panas. Disyorkan 1 sudu aja. Setiap hari, pagi dan malam, 1 sudu sahaja. Sama ada pagi 1 sudu, malam nak tidur 1 sudu. Tiba-tiba kita teguk pula panaslah badan. Panas. Menyebabkan berlakunya penyakit yang lain pula. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima pada persetubuhan, nescaya terjadi daripadanya pula sangat loba kepada harta. Keinginan perlunya ada harta. Nak beli tu, nak beli ni, kena ada barang yang perlu dibayar. Tak ada, macam mana nak makan? Boleh nak makan. Akan nak mencuri, tak boleh. Tak boleh. Perlu pada harta. Nak makan, kita contohnya, kita katakan, kambing golik, kena ada duit. Harta lah tu. Harta. Apatah lagi, keinginan untuk menghimpunkan segala apa yang ada di atas dunia ini. Banyak berlaku. Orang yang menghimpunkan harta dunia, himpun, tak puas. Dihimpun tadi, dan apatah lagi tak puas untuk belanja. Tengah-tengah himpun, contohlah, himpun, ada 1/2 juta. Ada setengah juta. Belum dapat dirasakan duit yang dihimpunkan tadi 1/2 juta. Qalu inna lillah. Berapa banyak? Barang yang berlaku. Itu semua daripada
Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak berlaku peringatan demi peringatan. Sama ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu nak menyebabkan kita hampir lagi kepada Allah, ataupun nak berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan hak. Keinginan yang berlaku kita kata makanan dan berlakunya persetubuhan, jima dan sebagainya. Dengan sebab berlakunya dengan adanya harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Dah ada harta, berlaku pula aku yang banyak. Dalam kawasan kampung ini, akulah yang paling kaya. Apabila berlaku demikian, adanya sifat takabur, adanya sifat riak, keluar perkara-perkara yang sifat-sifat mazmumah itu. Nakkan kemegahan. Dipanggil hubbul jah. Keinginan kemegahan. Sekarang ni orang nakkan kemegahan. Nakkan pangkat dan sebagainya. Berlaku. Kejap-kejap dia kerjakan. Kejap-kejap dia cuba. Kejap-kejap dia cuba. Tak jadi. Tak putus asa. Berapa puluh tahun dah. Tak putus asa dia. Nak jadi orang besar. Nak jadi orang besar. Apabila berlaku demikian, berlakulah kita katakan, Allah Ta'ala tak izinkan. Lama dah. Allah Ta'ala tak izinkan. Itu yang berlaku. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi SAW mengenai seorang sahabat yang meminta-minta untuk menjadi ketua, nak jadi gubernur. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, kau tak layak. Tak layak dan jangan kamu meminta. Apabila kamu minta, nescaya Allah Ta'ala tidak akan bantu. Tidak akan tolong. Tapi apabila pangkat itu diberikan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, dilantik dan sebagainya, maka insya-Allah akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Satu persatu tu perkara tu. Dia ada mengait antara satu dengan yang lain. Kerana sukar menguasai akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Kemegahan. Ada pekerjaan yang besar, ada pangkat yang tinggi, lepas tu ada kekuasaan. Datanglah kemegahan. Satu persatu. Ini semua perkara yang bersangkut paut dengan sifat-sifat kecelaan. Sifat-sifat mazmumah. Kemudian apa menuntut ia seseorang akan harta dan kemegahan, maka dan mendapat ia akan keduanya. Harta dan kemegahan itu nescaya berhimpun padanya oleh berapa banyak daripada kebinasaan. Harta ada, keinginan nafsu tadi ada, keinginan berbagai-bagai tadi, daripada kemegahannya, keinginan usahanya, adanya kemegahan, maka berlakulah perkara-perkara yang membinasakan seseorang. Apabila berlakulah banyaknya harta, dia tak memandang kepada orang yang bawah, bahkan dia memandang kepada yang atas, maka berlakulah kesombongan, berlakulah kedekut, tak hidung masin dan sebagainya. Ini yang berlaku. Kalau dululah 30 tahun dululah. 30 tahun dulu, rumah-rumah batu ni boleh kira. Rumah-rumah batu ni boleh kira di kampung-kampung. Tapi sekarang boleh katakan 85%, 90% semuanya rumah batu. Orang dah tak kisah dah. Tapi kalau 30 tahun yang lalu, ni rumah batu ni rumah orang kaya.
Nah, kita katakan rumah orang kaya. Tiba-tiba kita katakan berlakulah hari raya. Nah, hari raya. Pergilah. Hari raya pergilah rumah tadi, rumah batu tadi. Nah, panggil-panggil tak menjawab. Panggil-panggil tak menjawab. Balik aja. Petang kan datang sekali lagi. Pasal berasakan, ini kalau pergi raya ni dapat duit banyak ni. Rumah batu. Tapi berlaku di sebalik. Tu. Dululah. Ni barang yang berlaku 30 tahun, 40 tahun dulu. Tapi sekarang ni rumah batu tak, orang kata tak kaya dah. Yang kaya rumah kayu. Sekarang ni. Rumah kayu. Rumah kayu bukan rumah 10 kali 15 lah, bukan macam tu. Kan? Dengan limasnya, dengan jatinya dan sebagainya. Itulah, itu orang kaya. Pasal barang nak cari itu cari susah. Kayu-kayu yang ada itu nak cari susah. Kalau dulu-dulu, kayu ni 4 kali 4, 5 kali 5 besar. Buat rumah belah 4 pula. Nak jadikan kuda atas tu dan sebagainya. Itulah. Tapi sekarang banyak orang tak pakai dah kayu. Nak pakai kayu-kayu biasa nak buat rumah tak jadilah. Pasal aneh-aneh banyak. Aneh-aneh banyak. Sekarang pun orang tak pakai dah tu. Yang atas tu tak pakai dah, dengan kayu tak ada. Pakai apa? Pakai besi dah. Aluminium, besi dan sebagainya. Kalau tidak, naiklah. Naiklah anak-anak dan sebagainya. Itu yang berlaku. Sekarang ni semua orang dah tukar dah. Dah tukar. Ada lagi yang atas kayu-kayu. Semuanya berasa Allah. Duk memikir dah. Nak tukar kurang-kurang pun 30,000. 30,000. Atas ni atap je. Atap sah. Allahu Akbar. Barang 30, upah 30. Habis. Tapi apakan daya? Dulu lain, sekarang lah. Itu bezalah. Tu. Allah. Ingatlah dulu rumah saya dulu. Orang tua lah, dia buat rumah. Betulan ada rumah lain. Beli rumah. Beli satu rumah. Jadi carilah kayu-kayu papan-papan yang boleh guna balik tu. Kita buat balik. Ada yang tiang tu. Potong. Yang ada potong belah dua. Jadikan tiang rumah. Dan sebagainya. Tapi ada yang setengah-setengah orang panggil tiang segi. Paksa yang besar tu. Duduk tengah-tengah. Ataupun yang penjuru 4 tu. Tu kena besar. Sempat lagi lah. Sempat. Rumah kayu, rumah atas. Tu. Kan. Pakai. Sekarang dia tak pakai dah. Dah tak pakai kayu. Pasal dulu pun berlaku. Kira-kira kata 30 tahun, 40 tahun dulu, kereta tak banyak. Naik aja 2. Kita panggil milenium lah. Zaman 2000 ni, naik ke atas sikit, kejap-kejap langgau. Tiang elektrik langgau, patah. Patah. Jadi, inisiatif yang baru, pakailah batu. Tiang elektrik batu. Itu pun ada yang melanggar ni. Allah. Kurang lah. Kalau dulu ada yang kayu-kayu. Tiang elektrik kayu tu, habis dia langgar ni. Allah. Bila patah, tiang elektrik kayu, maka tuan pun tak tahulah macam ni rupa je. Itu kebiasaannya. Waliyazubillah. Allah. Berbagai-bagai. Habis.
Kemudian apabila menuntut ia seseorang akan harta dan kemegahan, dan mendapat ia seseorang tadi akan keduanya harta dan kemegahan, nescaya berhimpun padanya pula oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Apa perkara yang membinasakan? Iaitulah riya. Menunjuk-nunjuk. Rumah besar, kereta mewah, isteri je kecil, ataupun seorang. Pasal tak beranilah. Contohlah, contoh. Dulu kan, pertengahan 80-an. Datang anakku seorang engineer. Datang seorang anakku seorang doktor. Kan, ada dulu kan, dia panggil apa? Apa dia panggil dulu? Macam teater lah, yang dibuat oleh Al-Arqam dulu. Selimut putih dan sebagainya. Dulu tak boleh. Digamkan kawan tu. Lagu tu tak. Ini datang. Perkara-perkara yang berlaku. Pasal berlakunya kemegahan. Adanya kemegahan. Datanglah sifat-sifat yang mana riya? Yura'unan nas. Menunjukkan kepada manusia Allah. Di akhirat nanti, perkara yang berlaku di atas dunia, dia menunjukkan kepada manusia ibadat yang dilakukan. Maka di akhirat Allah Ta'ala mengatakan, kamu mintalah dengan apa yang kamu lakukan ibadat itu, nak menunjukkan pada orang, pada makhluk, pada manusia, pada ketika itu, maka engkau pergilah kepada orang ini, minta dia pahala di sana. Jangan minta pada Allah Subhanahu Allah. Itulah kita katakan, di akhirat seseorang yang berasakan di atas dunia dahulu banyaknya amal ibadat, tiba-tiba di akhirat melihatkan pahalanya banyaknya, bersinar-sinar, berkilat-kilat, macam Fata Morgana, tiba-tiba pergi di tempat itu, tak Allah. Itulah di antara perkara sifat riya. Sifat riya. Dan sifat takabbur. Allah. Aba wastakbar. Ini sifat iblis. Sifat iblis. Sebab apa? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sembah olehmu dengan sembah hormat kepada Nabi Allah Adam AS. Fasajadu, malaikat. Malaikat semuanya. Sembah sujud kepada para Nabi Allah Adam AS. Illa iblis. Kecuali iblis. Yang mana iblis dijadikan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan daripada tanah, maka aku lebih mulia daripada Adam. Itu yang berlaku. Sifatnya abah enggan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, dan juga istakbarah, adanya sifat sombong kepada iblis. Mana istakbarah, mana takabbur tadi. Sifat takabbur. Allah. Alhamdulillah. Daripada sifat-sifat inilah punca daripada segala sifat-sifat mazmumah, daripada sifat takabbur. Tak adalah makhluk yang sombong dan takabbur, itulah iblis. Laknatullah. Jelas Allah Ta'ala sebut laknatullah ala kafirin, ataupun kepada iblis laknatullah. Dengan sebab dia beriman dengan Allah, tapi dia sombong dan takabbur
kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Adam. Jadi itu sifat. Sifat. Sifat kita katakan samanya, sifatnya sepertilah lalang. Tidak bersifat dengan sifat seperti padi. Yang mana bila adanya kelebihan, tak kira lah ilmunya, hartanya, apa sahaja yang ada lebih, dia akan tunduk ke bawah. Tidak naik ke atas. Allah. Ini sifat-sifat kecelaan, payah untuk dibuang. Berlaku kelintasan dan sebagainya. Kita berasa dah. Contohnya waktu kita semayang. Semayang pada rakaat pertama kita khusyuk sekhusyuknya. Rakaat kedua dah mula dah. Dah mula dah. Tengah hari tadi orang rumah masak apa ikan tadi dah tinggal separuh ke tinggal sepupu. Dah mula. Lauk udang tadi dah habis. Ni kan apa orang rumah masak. Mula kacau. Diganggu. Tak khusyuk dah. Tak khusyuk dah. Ini sifat iblis. Syaitan, gangguan. Gangguan. Dulu kita ada sebut dah. Ada 4 perkara yang mengganggu anak Adam. Makhluk, dunia, iblis, nafsu. Syaitan lah. Syaitan. Ini 4 perkara yang sentiasa. Bulan puasa, syaitan diikat. Syaitan diikat. Yang ada nafsu. Nafsu. Makhluk, dunia. Yang kuat nafsu. Pasal 11 bulan sudah ditarbiyah oleh syaitan. Bulan puasa nak lepas tak lepas. Lepas tak lepas. Itu para salafus salih, orang salih zaman-zaman, dia berpuasa, nak kuatkan dia punya puasa tadi. Bukan setakat bulan Ramadan. Bulan Rejab lagi dia sudah puasa. Allah. Negeri Sembilan ada nama tempat Teluk Kemang. Tempat pencerapan. Orang tengok anak. Pada tahun hujung 50-an, almarhum Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi, Mufti Negeri Sembilan yang pertama, kalau tak silap. Syekh Ahmad. Nak masuk bulan puasa, 1 bulan, tapi ada yang mengatakan 40 hari. 40 hari sebelum masuknya 30 Syaban, mana 29 untuk kita lihat anak bulan tu, kawasan bawah tempat pencerapan itu tak ada orang lalu dah di pagar. Tak bagi orang lalu. Pasal orang lalu keliling tu ada yang pakai sempurna, ada yang tak pakai sempurna. Jadi dosa dan maksiat kat situ sudah tak ada. Dibuang, dihindar. Itu dulu. Orang tua-tua dulu kata lah. Mana nampak anak bulan? Teluk Kemang. Mana nampak anak bulan? Teluk Kemang. Tempat lain tak nampak. Tapi Teluk Kemang nampak. Mana? Pasal Tok Wali ada. Tok Wali ada. Pasal keliling tu 30 hari, 1 bulan, 40 hari itu sudah dikawal bersih. Tak ada dosa dan maksiat yang ada di kawasan. Naik saja nampak. Nampak. Raya besok. Nampak besok puas. Kehebatan. Yang tengok bukan sebarang bang. Waliyun min awliyaillah. Itu Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Ayah kepada
Syekh Murtada Mufti dan juga almarhum Syekh Muhammad Faiz. Itu kehebatan ulama-ulama kita dulu lah. Di antara Syekh Abdullah Fahim. Nah, Syekh Abdullah ayah kepada datuk kepada Tun Abdullah Badawi. Nah, itu dia Syekh Abdullah Fahim. Pakar dalam bahagian falak, ilmu falak. Nah, Pulau Pinang. Nah, Pulau Pinang. Itu kehebatan zaman tu. Nah, zaman tu banyak wali-wali Allah Subhanahu. Nah, doa-doa mereka semuanya mustajab. Nah, kita mohonlah. Nah, mungkin di kalangan jutaan umat Islam yang ada dalam negara kita, perbanyakkan doa, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat, perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan segala ujian yang insya-Allah. Sudah jam ni. Masuk. Belum lagi. 10 minit lagi. Okay. Sambung sikit lagi. Nah, sifat yang ketiga di antara. Dah azan. Azan dulu. Seperti riya dan takabur dan dengki. Dengki. Hasad. Hasad. Dengki disebut hasad. Berbeza dengan ghibtah. Bila hasad,
zawalun ni'mah an ghairi. Menghilangkan nikmat yang ada daripada seseorang. Itu sifat hasan. Berbeza dengan ghibtah. Ghibtah ni dengki juga. Tapi dengan maksud, orang itu bekerja, berempal pulas, aku pun nak buat macam tu juga. Orang tu boleh cari rezeki, aku pun nak cari rezeki juga. Tetapi dia tidak membinasakan orang lain tadi. Melihat orang tu boleh usaha, ikhtiar, dia pun nak usaha dan ikhtiar. Satu hari dia boleh mengaji kitab, 10 buah kitab dia boleh mengaji. Aku pun nak mengaji 12 buah kitab. Itu dia punya cita-cita. Nak lebih lagi. Nak lebih. Orang tu mengaji-ngajilah. Itu dia punya 10. Tak apa. Aku nak 12. Bukan maksudnya dia 10. Dia sihir kawan tu pula. Kawan tu langsung tak boleh nak mengaji. Itu bukan macam tu. Bukan macam tu. Itu hasad. Itu hasad. Allah. Dan berseteru. Berseteru. Apabila adanya kemegahan, adanya harta, melihatkan orang lebih kaya daripada dia, dia mula dah. Mula dah. Sifat hasad dengki tadi. Jatuh menjatuh di antara satu dengan yang lain. Yang kita tengoklah. Berbagai-bagai cerita yang berlaku. Kisah demi kisah. Orang meniaga. Tengah naiklah kita katakan. Disihirnya. Dihantarkan toyol dan sebagainya. Itu barang berlaku. Ini tak jauh lah. Ini tak jauh. Lain daripada yang demikian, daripada banyaknya daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan. Disebabkan punca daripada harta dan kemegahan. Habis itu. Dan tempat keluar semuanya itu ialah perut. Perutlah puncanya. Makan. Keinginan tadi berlakunya. Kita katakan, apa tujuan makan tongkat Ali? Nak kuat katanya. Contoh. Apa tujuan makan sop belut? Nak kuat katanya. Itu berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Segala ciptaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini semuanya ada kelebihan masing-masing. Dapatnya petua tu, tak. Dengan segeranya dia lah. Itu berlaku. Itu apa tujuan? Semuanya. Punca daripada perut tadi berlaku lah. Yang lain-lain kebinasaan. Berlaku lah. Berbagai sifat-sifat. Kecelaan dan sebagainya. Habis. Maka kerana itu, membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Jadi disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengurangkan keinginan yang ada ini, perlu perbanyakkan puasa. Lapar. Apa maksud? Lapar puasa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala minal ju'i wal 'atash." InsyaAllah setakat tu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu seterusnya, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal wa na'udzu bika ya Allah min ahwali ahli an-nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ma salafa min adh-dhunub wa'afina ya Allah.
بقي من الأجل، فإن الخير كله بيدك وأنت بنا رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.